Say hi, hi Shilin. Okay, thank you kepada MC. Okay, thank you kepada semua. Hai, selamat petang semua. Okay, dan hari ini kita ingin menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Okay, dan kita nak recap, nak ulang kaji apa yang kita dah membincangkan pada mingguan lepas. Okay, so mingguan lepas kita telah memahami hubungan antara Zenergy dengan sistem metabolisme badan kita. Jadi fungsi Zenergy termaksudlah dia mempercepatkan kadar metabolisme badan kita. Sumber dia terdiri daripada 65 jenis tumbuh-tumbuhan dan 15 jenis probiotik dan 3 jenis prebiotik, dan dia menjalankan proses fermentasi selama 1,200 hari. Dan selama 1,200 hari ini pelbagai nutrien mikro halus telah dihasilkan. Dan nutrien-nutrien ini boleh terus diserapkan oleh bayi-bayi dan badan kita, dan melalui proses fermentasi ini juga menghasilkan banyak-banyak polyphenol. Banyak-banyak polyphenol yang pelbagai jenis. Sebanyak 16 jenis polyphenol lah. Dia merupakan suatu bahan antioksida yang dapat memanfaatkan badan kita. Okey, dalam kajian juga menunjukkan bahawa Zenergy ini bukan sahaja mengimbangkan tahap air dalam badan kita, tahap darah, okey, kestabilan darah dalam badan kita ataupun kestabilan enzim dalam badan kita, tetapi juga jaga perut kita, jaga hati kita, melindungi hati kita. Macam tu. Sebab dia juga merupakan pembangkit penciptaan sel baru, mengurangkan lemak dalam perut dan mengurangkan tekanan darah. Banyak-banyak fungsi dia ada, boleh dikatakanlah. Sebab dia ada banyak-banyak nutrien-nutrien yang memang sangat-sangat banyak, sangat-sangat efektif. Jadi badan kita boleh dimanfaatkan daripada pelbagai aspek. Dan hari ini kita ingin membincangkan tentang sistem kardiovaskular ataupun sistem peredaran darah. Dan kita juga tahu bahawa kalau sistem kardiovaskular seorang itu tidak sihat, dia akan mengalami tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan jika seseorang itu tidak menangani situasi ini dengan baik, dia akan dapat serangan jantung ataupun stroke juga. Sakit jantung lah. Ini sakit jantung, stroke. Dan dua penyakit ini merupakan penyakit yang paling kerap dijumpa dalam negara kita lah. Yang pesakit yang meninggal dunia juga banyak-banyak yang terdiri daripada stroke, daripada serangan jantung, sakit jantung. Okay? Dia bukan penyakit yang menimbul tiba-tiba ya, tetapi dia merupakan penyakit jangka masa panjang sebab saluran darah kita mengalami perubahan ataupun tersumbat dengan benda-benda kotor. Apabila kita punya saluran darah sumbat dengan benda-benda kotor, kita punya tekanan darah dah tinggi, lepas tu saluran darah dah jadi keras. Lepas tu vaskular telah sumbat ataupun radang. Darah terlalu pekat, dan ini sangat-sangat bahaya sebab masa kita punya saluran darah dah sumbat, dah jadi kecil, lubang tu kecil, lepas tu dia sumbatkan, kita punya saluran darah mungkin akan meletup, okey, membahayakan saluran darah, okey, dan dia akan menyebabkan macam-macam efek lah, macam radang, okey, kita punya saluran darah akan jadi radang, akan jadi sumbat. Masa dia makin serius, kita akan membahayakan kita sebab dia akan menyebabkan perkembangan stroke, sakit jantung. Dan hari ini kita akan membincangkan proses-proses perkembangan stroke dan sakit jantung. Sebab dia merupakan sakit masa jangka yang panjang. Sebab proses ini dia serupa dinding kita punya saluran darah. Dinding dia dah jadi semakin keras dan dia akan menyebabkan banyak-banyak penyakit berkaitan dengan jantung kita. Pada mulanya saluran darah kita dah sumbat. Masa dia sumbat, sel bebas ataupun radikal bebas akan membahayakan dinding dia. Membahayakan dinding dia. Ini disebabkan sebab banyak-banyak sel bebas dalam saluran darah kita. Lepas tu dia akan meluaskan kawasan oksida, dan akhirnya saluran darah akan radang. Masa saluran darah kita dah sumbat, lepas tu sel bebas itu akan meradangkan dinding saluran darah kita.
Lepas tu dia akan oksida, dia akan radang. Apabila dia radang, dia akan menyebabkan dinding makin melekat, senang melekat. Okey, masa kita punya dinding saluran darah senang melekat, banyak-banyak benda macam kolesterol, lemak akan dilekatkan dekat dinding tu. Masa dinding tu dilekatkan dengan banyak-banyak benda, macam-macam barang lah. Lepas tu dia akan sumbat. Dia akan sumbat sebab kita punya lubang makin kecil. Makin kecil kan. Jadi dia akan sumbat lah. Kalau masih berterusan, saluran saraf akan pecah. Macam tu. Sebab sel kita pun semua sel-sel kolesterol, lemak-lemak akan lekat dekat dinding tu sebab dia dah kecil, dia dah lemah macam tu. Dan masa yang saya katakan tadi lah, masa lubang itu kecil. Masa lubang itu kecil sangat bahaya sebab masa flow darah itu, masa darah itu masuk kepada saluran tu, dia susah nak keluar. Dia punya pressure, tekanan terlalu kuat. Okey, masa tekanan terlalu kuat, dia akan pecah. Nampak tak gambar yang terakhir ni? Dia akan pecah. Sebab kita punya tekanan masuk ke saluran darah itu terlalu kuat, jadi kan pecah lah. Masa dia pecah, okey, masa dia pecah dia akan membentuk satu benda namanya thrombus, okey. Saya harap tak susah sangat untuk anda memahami ya. Saya dah try my best untuk menjelaskan. Okey, masa dia pecah, okey, ada thrombus akan keluar. Masa thrombus ini keluar, ikutlah, kalau dia pergi jantung akan sakit. Kalau dia pergi otak akan sakit. Sebab kalau dia pergi otak ni memang sangat-sangat bahaya. Sebab kalau dia pergi otak akan menyebabkan stroke, okey. Kalau dia pergi hati akan menyebabkan sakit hati, sakit jantung, serangan jantung. Jadi thrombus ini sangat-sangat bahaya dan boleh mematikan seorang yang lemah. Macam tu. Jadi soalan yang pertama, selepas kita dah tahu penyakit daripada saluran darah kita, bagaimanakah kita nak kurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Macam mana kita nak mengelakkan dia daripada tersumbat? Okey? Dan kita kena ingat bahawa badan yang sihat terdiri daripada makanan yang sihat. Jadi kita kena pilih makanan yang sihat, kena pilih minyak yang sihat. Dan ramai orang ingat kalau kita nak elakkan kolesterol, kita kena elakkan minyak juga. Tapi bukan, okey. Anda kena pilih minyak yang sihat seperti avocado, minyak kacang-kacang, minyak sayuran seperti olive oil. Okey. Nah, ini merupakan minyak yang sihat sebab dia dapat mengimbangkan kolesterol kita. Dan sebaliknya, minyak yang telah diproses, minyak yang telah digoreng, minyak artificial, haiwan tidak baik untuk kesihatan kita. Bukan langsung tak boleh makan minyak yang terproses, tapi kurangkanlah. Okey? Kita bukan halangkan anda daripada makan minyak yang tak baik, tapi kurangkanlah. Saya pun tahu deep fried ini memang sangat-sangat bagus untuk makan, tapi kurangkanlah, okey, untuk kesihatan anda, untuk jangka masa yang panjang. Okey? Dan kedua ini kaedah masak yang sihat. Kita cadangkan minyak rendah, kalau nak goreng pun pakai minyak yang stabil, bukan minyak olive oil. Sebab olive oil kalau digoreng ni memang tak ada apa yang dikeluarkan lah. Sebab minyak olive oil ni bukan untuk goreng ya. Kalau nak goreng pakai minyak goreng, kalau nak masak pakai minyak masak. Kena asingkan dengan baik-baik. Jangan campur-campur, jangan terbalik terpusing. Okey? Jadi kena pilih minyak yang betul, masak dengan cara yang betul. Kalau asyik, acah-acah nak sihat tapi pakai minyak olive oil untuk goreng, apa yang berlaku? Saya pun tak tahu apa yang berlaku lah. Okey, jadi kena pakai minyak goreng untuk goreng, minyak masak untuk masak. Ini maksud dia lah. Okey, jadi kena gunakan minyak yang betul, masak dengan betul. Kurangkan minyak. Kalau kita boleh goreng, jangan goreng dengan minyak yang terpakai. Minggu lepas dah pakai, hari ni pakai lagi. Aduh, apalah minyak ni. Okay, jangan pakai minyak macam ni. Okey, pakai minyak yang baru, yang fresh daripada botol, bukan daripada mangkuk ke bakul ke mana-mana lah yang anda simpan last time anda guna. Okey, yang ketiga, kena makan high fiber, serat dan antioksidan yang tinggi, sebab macam sayur-sayuran, buah-buahan
dia bukan sahaja untuk memudahkan pencernaan kita, tapi dia juga boleh menyerap, dia macam sponge, menyerap kolesterol yang tak baik dan membuangkan daripada badan kita. Dia boleh menyerap semua kolesterol, lemak-lemak dan membuangkan. Jadi makan banyak-banyak sayur-sayuran, makan banyak buah-buahan lah kawan-kawan. Okey. Dan boleh pilih protein tumbuh-tumbuhan. Animal protein, haiwan punya protein pun baik, tapi dia punya trans lemak dia lagi tinggi lah. Jadi tumbuh-tumbuhan punya protein macam kacang-kacang, macam tofu ke, dia lagi rendah. Jadi dia baik untuk jantung kita, baik untuk saluran darah kita sebab vegetarian. Ini sebablah vegetarian seperti saya, vegetarian, kita mempunyai jantung yang sihat. Okey? Dan juga makanan kurang garam ini semua orang tak tahu dah. Kalau garam banyak akan senang dapat tekanan darah tinggi. Dan ramai orang tahu juga nak tahu apakah suplemen yang sesuai. Suplemen yang sesuai untuk mengurangkan kolesterol ataupun menaik tarafkan badan kita, sistem saluran darah kita. Dan kita ingin membincangkan apakah suplemen yang sesuai. Dan bukan anda nak ikut semata-matanya ikut orang lain makan apa, anda makan apa, bukannya. Kena ikut cara yang betul. Okey? Kita kena fahamkan apakah formulasi LX yang ini. Okey, yang pertama L-arginina. Okey, L-arginina. Okey, L-arginina ni dapat menghasilkan nitrik oksida dan dia dapat dihasilkan oleh badan kita dengan pemakan. Okey, L-arginina ini kita dapat dihasilkan dengan badan kita sendiri. Tapi kita kena dengan makan banyak akan ada L-arginina ini dengan banyak lah. Tapi masalah dia kena makan lah. Kalau kita tak makan, dia takkan menghasilkan L-arginina inilah. Macam tu. Dia boleh mencetuskan nitrik oksida, dan nitrik oksida ni penting untuk badan kita sebab dia boleh mengingatkan badan kita untuk relax. Masa kita punya saluran darah tegang sangat, nitrik oksida ni boleh relaxkan saluran darah kita. Jadi dia sangat-sangat penting masa kita stres, tegangan, naik darah, naik angin atau apa-apa ke, saluran darah kita dah tegang sangat. Jadi nitrik oksida ni dia penting untuk relaxkan saluran darah kita. Macam tu. Jadi banyak orang pada hari ini ada gaya hidup yang tak baik, diet yang tak baik. Jadi saluran darah mereka pun dicederakan sebab nitrik oksida yang tak ada. Jadi nitrik oksida ini kena ada dalam badan kita. Okey. Jadi seterusnya curcumin, okey, kurkumin. Okay, kurkumin ini kita nak membezakan. Bukan semua kurkumin adalah sama. Sebab setiap kurkumin ada cara penghasilan yang berbeza. Okey, kena makan kurkumin yang baik sebab dia punya kuantiti pun beza, dia punya komposisi pun beza. Jadi jangan silap sebab setiap kurkumin yang berjenama berbeza adalah ada fungsi-fungsi yang berbeza. Sebab cara dia berbeza, komposisi dia berbeza. Okey. Jadi sebab dia merupakan ekstrak, tahu tak? Ekstrak ini bukan benda yang main-main tau, dia bukan biasa-biasa. Dia ekstrak, okey, ekstrak kurkumin ini dia akan meningkatkan kandungan nitrik oksida itu. Okey. Dia boleh meningkatkan penghasilan nitrik oksida setinggi 40%, 4 kali lebih tinggi. Okey. Dia boleh juga meningkatkan kolesterol lemak yang baik. Tentu. Dia juga merupakan bahan antioksida yang sangat-sangat baiklah. Dia boleh anti radang, mengelakkan badan kita daripada radang, mengelakkan saluran darah kita daripada radang. Sebab kalau saluran darah kita radang memang sangat-sangat bahaya. Kita dah jelaskan tadilah. Macam tu. Okey. Jadilah dalam overallnya konklusinya dia memang sangat-sangat baik sebab kita punya siang ada L-arginina, ada kurkumin ini yang diekstrak daripada ginger. Okey, halia kuning. Okey. Jadi ekstrak yang berbeza dia ada fungsi-fungsi yang berbeza. Sebab dan kita punya ekstrak kurkumin ni bukan main-main sebab dia berpattern. Dia berpattern. Hak cipta ada ya, pattern ada. By law ada ya. Dan okey, dekat sini kan kita nak tunjukkan
Dekat video sebelah kanan, dia merupakan kurkumin berpattern lah. Jadi anda boleh nampak dia senang untuk masuk dalam air, dia senang untuk disedapkan oleh kita lah, oleh air lah. Dan kurkumin yang biasa dekat kiri dia memang biasa sangat biasa. Tak dapat goyang-goyang pun tak boleh, nak pancur pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi kita punya kurkumin ni memang berpattern, memang kualiti kita the best, terbaik. Macam tu. Jadi jangan pilih salah ya. Kita pilih kita punya air siang sebab kita punya kurkumin memang best. Macam tu. Dan seterusnya, bahan yang seterusnya adalah ekstrak tomato aqueous. Tomato aqueous ini apa yang baik sangat ni. Okey, seterusnya saya akan memanggil dia sebagai TAE ya, TAE. Ekstrak tomato aqueous ini saya panggil dia TAE, okey. Apakah TAE ni? TAE ni dia merupakan masa kita cedera, dia bagi signal kepada platelet kita, okey, platelet kita untuklah mempercepatkan pemulihan kecederaan kita. Masa kita ada luka ke, kita dah cedera ke, okey, platelet kita akan berfungsi untuk berhentikan darah. Okey, berhentikan darah, okey, mempercepatkan pemulihan luka. Okey, jadi TAE extract tomato aqueous ini dia boleh mengingatkan platelet, suruh platelet pergi kerja. Suruh platelet pergi kerja, pergi hentikan darah, pergi memulihkan luka-luka. Macam tu. Jadi TAE ini juga merupakan bahan yang dapat anti radang. Okey. Dia tak jejas. Dia tak jejas fungsi-fungsi badan kita yang normal. Dia tak ada apa-apa kesan yang tak baik. Dia bukan macam dia akan halang, dia akan menjejaskan fungsi badan kita sebab dia hanya suplemen saja. Dia boleh bantu lagi mengingatkan platelet kita untuk kerja. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau platelet kita kerja, luka kita cepat sembuh. Kalau orang yang platelet tak sihat, mereka akan dapat darah yang pekat ke, luka tak senang nak pulih ke. Dan seterusnya, TAE extract tomato aqueous ini dia bukan tomato yang kita pecahkan tomato tu, kita jadikan jus tomato, bukan jus tomato ya. Kita kata extract. Okey, extract tau. Extract beza dengan jus, bukan jus. Extract merupakan kita ambil bahagian tengah tomato ni jadikan extract kita. Okey. Dan akhirnya vitamin synergistic. Okey. Maksudnya air siang ini ada banyak-banyak vitamin seperti vitamin E, vitamin B6, acid folic, vitamin B12, beta carotina. Kenapa kita nak pilih mereka? Sebab kajian menunjukkan untuk melindungi saluran darah kita, vitamin E, beta carotin sangat-sangat penting untuk anti radang dekat saluran darah. Jadi kalau kita ada vitamin E, kalau kita ada beta carotin, kita punya saluran darah tidak senang untuk nak radang. Dia boleh anti radang, mengelakkan keradangan lah. Dan B6, B9, B12 ini dia meningkatkan homocysteine. Okey, homocysteine. Homocysteine ini jika dia tak muncul, dia tak ada, dia akan dapat mencederakan saluran darah kita. Okey, homocysteine ini dia akan mencederakanlah saluran darah kita. Dan orang-orang tua sering ada sering ada nampak homocysteine ini dalam badan mereka. Jadi mereka kena makan banyak-banyak vitamin B6, okey, B9, B12 untuk menghentikan ataupun menghapuskan homocysteine ini. Yang dapat membahayakan badan kita. Okey. Jadi dia dapat mengurangkanlah macam tu. Dan seterusnya, dan dia dah katakan tadilah curcumin dan TAE tomato ni dia dah ada banyak-banyak anugerah. Dapat banyak anugerah lah. Dalam tahun 2018 dia ada Innovation of the Year, Botanica of the Year, Product of the Year, banyak anugerah dia dah dapat dah. Anugerah terhadap teknologi. Okey. Dan dalam tahun 2011 dia pun dapat NutriWard 2011 macam tu. Dan dalam konklusinya
Kenapa kita kata LX yang ni dia merupakan formulasi yang keseluruhan. Dia dapat menyeluruh untuk peredaran darah sebab kita ada TAE, tomato ni TAE. Dia boleh tolong antioksidan, dia boleh mengingatkan platelet kita punya fungsi platelet kita fungsi dengan baik. Okey, seterusnya kita ada L-arginina ini. L-arginina ini boleh mengurangkan tekanan darah tinggi kita. Dia boleh menolong disfungsi endothel. Okey, kita punya endothel ini merupakan kita punya fungsi saluran darah kita. Kalau kita punya fungsi endothel ataupun fungsi saluran darah kita normal, kita punya saluran darah dah normal dah. Okey. Dan ketiganya curcumin ataupun kurkumin. Kurkumin dia boleh mengurangkan kolesterol dalam badan kita, kolesterol tidak baik dalam badan kita, dan dia juga baik untuk endothel. Baik juga untuk endothel badan kita. Jadi 3 bahan ni, 3 fungsi ataupun 3 kandungan ini dia memang best untuk saluran darah kita. Dan soalan yang last sekali, siapakah yang paling sesuai untuk mengambil air siang? Aduh, siapa-siapa sahaja yang sangat-sangat perlu ataupun sangat-sangat sesuai untuk air siang ini. Okey, siapa-siapa sahaja boleh minum, tak ada masalah, jangan risau. Okey. Okay, terutamanya, kita kata terutamanya bukan khas untuk terutamanya untuk warga emas, untuk orang dewasa, okay, untuk wanita yang menopause. Sebab kalau orang-orang yang selalu stres, dia akan dia punya saluran darah akan kembang, akan sumbat, naik darah, naik angin, stres. So kena makan RX yang untuk kurangkan stres dia, untuk memulihkan keadaan yang normal dia. Sebab kita nampak banyak orang yang tiba-tiba dia naik marah, tiba-tiba dia tak suka ni, tak suka tu, naik marah, naik angin, marah-marah. Sebab mereka punya mereka keadaan tak stabil. Okay, sistem saluran darah tak stabil. Jadi kena stabilkan balik, menstabilkan balik. Macam tu orang yang stres lah ni untuk kalau ada orang-orang yang ada masalah kesihatan pembiakan ke, okay. Sebab kalau kita nak mengadakan baby, melahirkan baby yang sihat memerlukan sperm dan ovary yang sihat. Kalau sperm tak sihat, ovary tak sihat, mana baby itu mana boleh jadi sihat. Jadi yang dapat memanfaatkan lelaki dan perempuan, sperm dan ovary kedua-duanya. Okey, dan itu saja daripada saya. Ini manfaat-manfaat LX yang. Sekian, terima kasih. Okey.